Okey, kita lihat kepada paparan slide. Okey, kita lihat kepada paparan slide. Sebelum ni kamu cuma belajar idea utama dan juga idea sampingan. Okey, tetapi hari ini saya tambah lagi satu, iaitu dipanggil sebagai idea keseluruhan. Okey, walaupun saya dah pernah ajar, walaupun saya dah pernah ajar idea utama dan juga idea sampingan, tapi hari ini saya akan cuba ulang semula supaya kamu boleh ingat dengan lebih baik. Okey, apa itu idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan? Dalam sesebuah petikan teks, sebenarnya ada tiga perkara ini, iaitu dia ada idea utama, dia ada idea sampingan dan juga dia ada idea keseluruhan. Kalau tiada ketiga-tiga idea ini, maka petikan teks itu bukanlah satu petikan teks yang baik dan lengkap. Okey, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan idea utama. Okey, idea utama merupakan sesuatu perkara penting yang ada dalam sesebuah ayat, perenggan maupun karangan. Okey? Setiap karangan, setiap ayat, setiap perenggan mesti ada satu idea utama. Dia ni macam main idea. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai main idea. Okey. Seterusnya, idea utama kebiasaannya ditulis pada permulaan ayat di setiap perenggan. Ha. Kalau dalam perenggan tu, yang ayat yang pertama sekali, biasanya memang itulah idea utama. Okey? Boleh ingat Okay. Yang seterusnya, jika tiada idea utama, maka tiada juga idea sampingan dan idea keseluruhan. Sebab itulah dia dipanggil sebagai idea utama. Kalau tak ada idea utama ni, tak wujudlah satu petikan teks. Kalau tak ada idea utama ni, tak akan wujud satu buah karangan. Dan juga tak akan ada idea sampingan dan juga idea keseluruhan. Sebab itulah idea ini dipanggil sebagai idea utama. Mesti kena ada. Okey, idea ni idea pencetus. Kalau tak sebut pasal idea ni, tak boleh buat satu karangan. Okey? Okey, kita lihat kepada paparan slide yang seterusnya, iaitu dipanggil sebagai idea sampingan. Okey? Idea sampingan. Mana saya slide? Sekejap. Slide saya dah hilang. Okey. Sekejap slide saya dah hilang pula. Sekejap. Idea sampingan. Idea sampingan. Dah terbuang kot. Okey, tak apa. Okey. Idea sampingan, saya terangkan kat sini. Saya mungkin dah terbuang slide ni tadi. Okey, idea sampingan ni idea yang menyokong idea utama. Biasanya selepas idea utama, ada satu idea sampingan ataupun ada beberapa lagi idea sampingan. Okey. Idea sampingan ni dia macam tambahan saja untuk menyokong idea utama. Okey, nanti saya cuba carikan slide ni balik. Dah terbuang. Okey. Seterusnya, yang ini yang kamu tak pernah belajar lagi, tapi hari ini saya beritahu apa itu idea keseluruhan. Okey. Idea keseluruhan adalah idea yang menceritakan tentang keseluruhan teks. Dia cerita pasal apa yang teks tu nak cuba sampaikan kepada kamu. Dan idea keseluruhan juga hanya akan diperolehi apabila selesai membaca petikan teks. Maksudnya, kamu kena baca sampai habis baru kamu akan dapat tahu apa idea keseluruhannya. Okey? Idea keseluruhan wujud dengan tujuan untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan melalui bacaan petikan teks. Senang cerita nak tahu pasal kesimpulan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil a summary of text. Kamu kena baca dulu sampai habis baru kamu tahu teks tu dia cerita pasal apa. Okey? Idea keseluruhan ni dia biasanya pendek je, tak panjang, sikit je. Berbanding dengan idea utama dan juga idea sampingan. Okey, kita lihat
contoh petikan teks yang pertama. Okay, sebelum tu, kita buka buku teks, buka surat muka surat muka surat 54. Okay, cuba buka buku teks muka surat 54. Tajuk dia lampu kecemasan. Okay, semua dah sedia? Okey, sekarang dalam kelas kita ada 17 orang. Wah, bagus hari ni. Dah. Tapi saya tak nampak semua orang dalam ni. Okey. Okey. Saya nak minta Iza Sofia bacakan saya daripada sini sampai sini. Makmal komputer sekolah Iman baru sahaja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Okey, terima kasih Iza. Seterusnya, saya akan minta Ku Wen Jun. Ku Wen Jun, ada tak Ku Wen Jun bacakan saya daripada sini sampai sini. Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Apabila bekalan elektrik terputus, lampu ini akan menyala. Sebaliknya, apabila bekalan elektrik kembali pulih, lampu ini akan terpadam. Lampu kecemasan ini berfungsi untuk menerangi makmal komputer buat sementara. okey, terima kasih Ku Wen Jun. Okey, kamu baca dengan baik. Okey, seterusnya saya nak suruh Dia. Dia bacakan daripada sini sampai sini. Lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Lampu ini memudahkan murid-murid dan guru keluar menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Alat ini juga dapat mengelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Okey, terima kasih. Okey, petikan teks ini menceritakan mengenai lampu kecemasan. Okey, macam mana rupa lampu kecemasan? Ini lampu kecemasan. Okey, kebiasaannya lampu kecemasan ini dipasang di dalam rumah-rumah. Okey, apabila elektrik terputus, lampu kecemasan ini akan menyala dengan mendapat bekalan kuasa daripada bateri yang ada dalam lampu kecemasan ini. Okey? Okey. Petikan teks pada perenggan yang pertama. Okey, dia menceritakan tentang makmal komputer sekolah Imran baru saja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Okey. Lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Bermaksud ada dua tempat yang diletakkan. Pertama, atas pintu. Atas pintu. Okey. Yang kedua pada siling bangunan. Maksudnya dekat siling dia. Boleh letak dekat
Dua tempat. Yang biasa kamu jumpa dekat Aeon ataupun mana-mana pasar raya, kalau dekat setiap pintu tu mesti ada tulis tanda keluar warna hijau dan putih. Perasan tak? Dekat sekolah pun ada. Ah, dia ada tulis keluar warna hijau dan warna putih. Itu pun salah satu lampu kecemasan. Okey. Pada perenggan yang kedua, dia ceritakan mengenai lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Apa yang dimaksudkan secara automatik? Apabila bekalan elektrik terputus, lampu ini akan menyala. Pelik kan? Sebab elektrik tak ada tapi dia menyala. Tetapi sebenarnya dalam lampu kecemasan ni ada bateri. Apabila bekalan elektrik terputus, lampu akan menyala. Sebaliknya, apabila bekalan elektrik kembali pulih, lampu ini akan terpadam. Lampu kecemasan ini berfungsi untuk menerangi makmal komputer buat sementara waktu. Okey. Bila ada elektrik semula, lampu ni akan terpadam. Itu secara automatik. Itu dimaksudkan berfungsi secara automatik. Okey, pada perenggan yang terakhir, lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Lampu ini memudahkan murid-murid dan guru-guru keluar menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Alat ini juga dapat mengelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Kenapa dia cakap boleh memudahkan guru-guru dan murid-murid keluar menyelamatkan diri pada cepat dan pada waktu kecemasan? Siapa tahu kenapa dia cakap macam ni? Siapa tahu kenapa dia cakap macam tu? Tahu tak? Tak tahu. Sophia? Tahu? Cuba fikir, kenapa dia cakap lampu ini memudahkan murid-murid dan guru-guru keluar menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Kenapa? Kenapa lampu disenangkan cikgu-cikgu dan juga murid-murid? Ya, Meru, kenapa? Sebab bila dia ada light dekat sana, dia orang tengok, dia orang dah tahu ada kecemasan. Jadi dia orang menyelamatkan diri. Okey. Kurang tepat. Siapa lagi ada jawapan yang lain? Aliza? Tak ada. Akilah, ada jawapan lain? Tak ada juga. Cuba fikir, kenapa lampu ni boleh jadi, boleh membuatkan kita cepat untuk selamatkan diri? Malam, apa ni, kalau tak ada elektrik malam-malam, lampu tu boleh memudahkan murid-murid dan guru keluar menyelamatkan diri. Okey, malam tapi kita tak sekolah waktu malam, kita sekolah siang. Okey, macam ni lah saya cerita kat kamu balik. Okey, kan dia kata tadi, lampu ini akan berfungsi ataupun akan menyala apabila elektrik terputus. Okey, sebaliknya akan kembali pulih apabila elektrik sudah ada semula. Maksudnya, bila tak ada elektrik, tiba-tiba tak ada elektrik dekat satu-satu sekolah tu, keadaan akan jadi gelap. Jadi orang tak jumpa jalan keluar. Betul tak? Tetapi jika adanya lampu kecemasan ini, dia sedikit sebanyak boleh membantu mencari jalan keluar. Sebab itulah orang pasang dekat atas pintu. Ataupun dekat atas siling. Sekarang dah boleh faham tak apa yang dicuba sampaikan dekat sini? Okey, sebab itulah dia kata boleh menyelamatkan diri dengan cepat dan pada waktu kecemasan. Awak bayangkan tiba-tiba elektrik terputus. Keadaan gelap, tak jumpa pintu keluar dan dekat luar tu pula ada kebakaran. Macam mana awak nak selamatkan diri? Sebab itulah lampu ni penting. Kalau untuk dekat sekolah, lampu ni sangat penting. Sebab itulah kalau kat sekolah kamu perasan ada bomba akan selalu periksa lampu ni. Hidup ke tak? Okey, tersambung.
Alat ini juga dapat mengelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Benda ni akan berlaku dekat sekolah perempuan biasanya. Bila elektrik terputus ni apa akan berlaku? Pertama sekali kamu akan buat apa dia? Cuba bagi tahu saya. Jerit. Ha? Jerit. Biasanya orang perempuan suka menjerit. Bila menjerit tu menunjukkan dia panik. Dia kelam kabut. Elektrik tak ada lah, macam mana dia jerit dulu. Bukan nak fikir apa nak buat, dia jerit dulu. Okay. Lepas tu panik, tak jumpa jalan keluar. Tapi kalau ada lampu ni, dia boleh elakkan kamu jadi panik. Ada lampu dekat situ. Kalau ada lampu maksudnya ada pintu keluar dekat situ. Faham tak sekarang? Okay Okay. Kita sambung lagi. Ah, buka surat. Kita tengok pada slide kita tadi. Okey. Pada petikan teks tadi, ada idea utama dan juga idea sampingan. Okey, ada idea utama dan juga ada idea sampingan. Siapa nak sukarela bagi tahu saya dekat mana idea utama? Okey, ya Aliza, silakan. Idea utama ialah makmal komputer sekolah Imran baru sahaja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Okey. Okey, ada lagi cadangan jawapan yang lain? Siapa lagi cuba nak jawab? Carikan saya idea utama. Ya, Merusri, silakan. Cikgu, untuk perangan 1 ke? Ya, perangan 1. Ni sama. Ni perangan 1 saya keluarkan ni. Saya juga. Ya, Sofia, silakan. Makmal komputer sekolah Imran baru sahaja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Okey, dia suruh cari idea utama. Mana satu idea utama? Lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Okey, itu bukan idea utama. Okey, saya cerita kat kamu sekarang. Idea utama dia ialah yang ini. Ini idea utama yang saya gariskan dengan warna merah. Kalau kamu ingat semula, saya cakap dekat awal-awal tadi, idea utama biasanya ada pada permulaan perenggan. Ayat pertama pada setiap perenggan. Okey, saya ulang balik. Kebiasaannya, idea utama akan berada pada ayat pertama pada setiap perenggan. Okey. Maksudnya ayat pertama ni biasanya memang idea utama. Jaranglah bukan idea utama, melainkan ini tu sebuah perenggan permulaan. Tapi kamu tahun 3 tak belajar lagi perenggan permulaan tu. Okey. Jadi, yang seterusnya adalah idea sampingan. Nampak tak? Kalau tak ada idea utama, takkan ada idea sampingan. Betul tak? Boleh cuba kaitkan kan? Kalau tak ada idea sampingan, takkan ada juga idea utama. Maka takkan jadi satu perenggan macam ni. Kita tengok dekat sini. Idea sampingan ialah idea yang menyokong idea utama. Ataupun dia membenarkan apa yang idea utama ni cakap kat kita. Kita tengok idea sampingan. Okey, lampu kecemasan ini diletakkan di bahagian atas pintu keluar dan pada bahagian siling bangunan. Nampak tak? Dia tambahkan lagi. Dia jadi tukang tambah dekat situ. Nampak? Padahal dia permulaan ni dia cerita pasal sekolah Imran baru je pasal lampu kecemasan. Tapi dia tukang tambah lagi. Okey. Kita tengok pada perenggan yang kedua. Okey. Pada perenggan yang kedua ni ada satu idea utama dan juga ada 1, 2, 3. Ada beberapa idea sampingan. Siapa nak cuba jawab idea utama? Ya, Nur Farah Sofia, silakan. Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik.
Okey, terima kasih. Itu untuk idea utama. Okey, Akilah nak cuba? Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Okey, Akilah pun memilih jawapan yang lebih kurang sama. Siapa lagi nak cuba? Ya, Meru, silakan. Cikgu, saya ada idea sampingan. Okey, kita nak cari idea utama dulu. Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Okey, selepas 3 orang menjawab soalan saya, ketiga-tiganya mempunyai jawapan yang sama. Siapa ada jawapan yang lain berbanding dengan kawan kamu yang lain tadi? Cuba tekan raise hand tu. Ada tak? Kalau kamu angkat tangan dekat skrin tu saya tak nampak, kamu kena tekan raise hand sebab skrin dia kecil. Okey, ya. Novara Sofia ada jawapan lain? Novara Sofia, kamu ada jawapan lain? Ada. Ambil angkat tangan. Okey. Okey. Siapa ada jawapan yang lain? Tak ada. Okey, idea utama dia ialah ini. Betul. Ketiga-tiga kawan kamu tadi bagi idea utama yang betul. Okey, sekarang saya nak cari idea sampingan yang pertama. Saya nak minta Nur Erina Damia. Carikan saya idea sampingan yang pertama. Ada tak? Carikan idea sampingan yang pertama. Boleh? Dania nak cuba? Dania, carikan saya idea sampingan yang pertama. Satu ayat je. Boleh? Tak boleh? Saya nak tanya lain lagi ni. Yang senyap ni saya akan cari ni. Bila sini nak cuba? Idea sampingan yang pertama. Okey, Jadrina, cuba Jadrina. Apabila bekalan elektrik terputus, lampu ini akan Menyala. menyala. Okey, terima kasih Jadrina. Yang lain-lain ada lagi nak cuba? Okey, Aliza cuba. Sebaliknya, apabila bekalan elektrik kembali pulih, lampu ini akan terpadam. Okey. Okey, terima kasih. Sarannya, ada lagi nak cuba? Carikan saya idea sampingan. Ada? Tak jumpa? Ya, okey. Nur Farah Sofia, silakan. Apabila bekalan elektrik kembali pulih. Apabila bekalan elektrik kembali pulih. Okey, Nur Farah Sofia, terima kasih. Iza nak cuba, Iza, dia tunjuk-tunjuk tu. Cikgu, saya punya jawapan sama macam Jadrina. Okey. Okey, jom kita bincangkan idea sampingan yang pertama ialah yang ini. Okey, ini ada idea sampingan yang pertama. Okey, nampak tak? Okey. Dan idea sampingan yang kedua ialah ini. Satu ayat adalah satu idea. Kamu tak boleh gabungkan. Okey, dan idea sampingan yang ketiga adalah yang ini. Okey, sekarang boleh faham? Satu perenggan hanya ada satu idea utama, tetapi boleh ada banyak idea sampingan. Okey, ingat? Satu perenggan boleh ada satu saja idea utama, tetapi dia boleh ada lebih daripada satu idea sampingan. Okey, Akilah nak apa tu?
Tak ada apa. Okey. Kita lihat kepada perenggan yang ketiga. Okey, siapa nak tolong bacakan dulu ni? Ada sesiapa nak baca? Okey, kita tengok. Siapa yang belum baca lagi hari ni? Oh, Khairin ada. Okey, minta tolong Khairin bacakan petikan teks ni dulu. Ada tak Khairin kat situ? Tak ada. Dan Lily nak baca? Okey, silakan Lily bacakan petikan teks yang saya tunjuk ni. Lampu kecemasan memberi pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Sekejap dah Lily, sekejap. Kamu tertinggal yang kan ni tadi. Lagi sekali baca. Lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Okey, lagi? Lampu ini memudahkan murid-murid dan guru keluar menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Okey, sambung. Alat ini juga Dapat. Lagi sekali. Alat ini juga dapat mengelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Okey, terima kasih Dali. Kamu dah tolong bacakan untuk kawan-kawan yang lain. Okey. Dia, carikan saya idea utama. Mana satu idea utama dia? Buka mic dulu, baru cakap. Lampu kecemasan memberikan Silakan, sikit lagi habiskan. Betul tu, habis, bacakan sampai habis. Lampu kecemasan. kebaikan kepada murid-murid. Okey, terima kasih dia. Akhirnya kamu cuba berani nak jawab. Okey, itu adalah idea utama. Okey, cuba kita tepuk untuk dia. Okey. Okey, itu adalah idea utama sebab idea utama kebiasaannya akan berada pada permulaan perenggan. Okey. Seterusnya saya nak minta siapa lagi ni? Afikah, bukan, Adrina Aimi. Bacakan saya idea sampingan yang pertama, Adrina Aimi. Ada tak Adrina? Tak ada. Kasih? Boleh tak Kasih bacakan saya idea sampingan yang pertama? Boleh. Okey, bacakan. Lampu ini memudahkan murid-murid dan guru keluar menyelamatkan diri dengan cepatnya pada waktu kecemasan. Okey, terima kasih Kasih. Siapa lagi ada cadangan jawapan yang lain selain daripada Kasih? Ada lagi? Meru? Alat ini juga dapat menggelakkan suasana panik apabila bekalan elektrik terputus. Okey, dua-dua betul. Cuma Kasih punya ayat tadi tu adalah idea sampingan yang pertama. Meru punya ayat tadi adalah idea sampingan yang kedua. Okey. Sekarang ni kita lihat macam mana nak cari idea keseluruhan. Okey. Tadi kamu dah cari idea utama dan juga idea sampingan. Sekarang ni nak cari idea keseluruhan. Okey. Macam mana nak cari idea keseluruhan? Ini kamu kena dengar betul-betul. Sebab dia sedikit susah. Okey. Yang pertama sekali, kamu perlu senaraikan idea utama daripada setiap perenggan. Okey. Ingat, saya ulang lagi sekali. Kamu mesti senaraikan idea utama daripada setiap perenggan. Okay. Langkah yang kedua, cuba hasilkan satu rumusan berdasarkan idea utama.
Okay, bila kamu dah listkan ataupun dah senaraikan idea utama, kamu cari dekat situ apa yang petikan teks ni cuba nak sampaikan kepada kamu. Okay. Kita lihat dekat sini. Idea utama yang pertama. Siapa tahu? Idea utama yang pertama. Siapa tahu? Tengok kat buku teks kamu tu ada idea utama yang pertama yang mana satu? Okey, Meru bacakan saya. Memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Okey, saya nak idea utama yang pertama sekali pada perenggan pertama. Okey, Aliza bacakan. Makmal komputer sekolah Imran baru sahaja dilengkapi dengan lampu kecemasan. Okey, itu adalah idea utama yang pertama. Sebab itu ada kat perenggan yang pertama. Okey, seterusnya. Nur Irina Damia, carikan saya idea utama bagi perenggan yang kedua. Dekat buku teks tu ada. Lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Okey, terima kasih. Okey, idea utama yang kedua adalah lampu kecemasan ini berfungsi secara automatik. Okey, seterusnya Adrina Aimi, silakan. Yang ketiga. Mana Adrina ni tadi dia angkat tangan. Ada tak? Tak ada. Okey, Iza, silakan. Iza Sofia, idea utama yang ketiga. Tak tahu. Okey. Nur Farah Sofia, silakan. Lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Okey, kita tengok betul tak betul. Okey, betul. Jawapan Nur Farah Sofia betul. Okey, idea utama yang ketiga adalah lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Okey, ada lagi tak idea utama? Siapa ada lagi idea utama? Ada lagi? Siapa kata ada? Angkat tangan. Ada idea utama lagi? Ada tak? Kenapa tak ada lagi idea utama? Kenapa? Boleh bagi tahu saya kenapa tak ada lagi idea utama? Siapa tahu kenapa dah tak ada idea utama? Tak tahu? Sebab tak ada lagi perenggan. Betul dah Lily. Sebab perenggan cuma ada 3. Kalau dah habis 3 perenggan, maksudnya tak ada lagi lah idea utama. Okey. Kalau ada 3 perenggan, maksudnya ada 3 je idea utama. Kalau ada 4 perenggan, ada 4 idea utama. Sebab idea utama ada pada ayat pertama pada setiap perenggan. Okey. Sekarang ni kita nak buat rumusan. Idea keseluruhan teks adalah tentang apa? Siapa tahu? Apa yang kamu cuba faham daripada idea utama ini? Tentang lampu kecemasan. Okey, itu dah betul. Kurang tepat sikit lagi nak betulkan. Sikit lagi, cuba fikir. Apa idea keseluruhan dia? Fungsi lampu kecemasan. Sikit lagi nak betul tu. Dah ada betul sikit dah. Lagi satu lagi tinggal. Apa dia? Cakap Dalil dia cakap tadi tentang fungsi lampu kecemasan. Dan betul lah, ada satu lagi dia tertinggal. Siapa tahu? Dalil dia cakap dah betul lah. Cuma tertinggal satu je tadi. Fungsi kebaikan lampu kecemasan. Dah betul tapi ayat kamu tak betul. Sikit lagi. Apa dia? Tak tahu. Aliza punya ayat tadi dah betul. Cuma susunan kata dia tak tepat. Aliza kata tadi fungsi dan juga kebaikan. Betul. Jadi kita nak cantumkan ayat tu jadi apa, Merusri?
Idea keseluruhan teks adalah tentang berfungsi lampu kecemasan, kebaikan kepada warga sekolah. Cikgu, Ya? saya. Okey, silakan. Idea keseluruhan teks adalah tentang memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid. Kurang tepat. Sikit lagi. Yang Aliza cakap tadi tu dah betul. Cuma Aliza kena betulkan lagi sikit ayat kamu. Apa dia? Idea keseluruhan teks adalah tentang kebaikan lampu kecemasan berfungsi. Tak boleh juga. Okey, siapa lagi nak cuba? Okey, Dalili, silakan. Idea keseluruhan teks adalah berfungsi dan kebaikan sekolah Imran. Loh, dia tak cerita pasal sekolah. Dia cerita pasal lampu. Okey, Nur Farah Sofia, silakan. Cikgu, saya nak. Idea keseluruhan teks adalah tentang berfungsinya lampu kecemasan kepada murid-murid. Sikit lagi. Ya, saya nak cuba Sofia je jawapan. Idea keseluruhan teks adalah tentang lampu kecemasan memberikan pelbagai kebaikan kepada murid-murid dan guru. Okey, selepas beberapa minit cuba masih lagi tak berjaya Okey, tak apa, saya bagi tahu jawapan dia. Okey, berdasarkan apa yang saya gariskan tadi, itu adalah dia punya idea keseluruhan. Jadi, cara nak cantumkan dia ialah idea keseluruhan teks adalah tentang fungsi dan kebaikan lampu kecemasan. Okey, kita tengok macam mana saya buat ayat. Nampak tak? Idea keseluruhan teks adalah tentang fungsi dan kebaikan lampu kecemasan. Ber ini kan imbuhan. Kamu boleh keluarkan dia kalau tak guna. Betul tak? Okey, sekarang dah boleh faham Cari idea keseluruhan teks adalah tentang fungsi dan kebaikan lampu kecemasan. Okay, sekarang boleh faham sikit, betul tak? Okey. Sekarang ni apa lagi kita nak buat? Buat kerja rumah 10 muka surat. Okey, jom kita terus kepada kita punya penilaian formatif. Okey, penilaian formatif. Ada 13 soalan. Okey, ada 13 soalan dan setiap soalan masa menjawab dia selama 45 saat sahaja. Okey? Cikgu, Ya. kalau tambah kuisit boleh? Kuisit, tambah Quiz sikit. memang quizzes pun. Okey, kita Tambah kan? Cikgu, Ya. kalau kita semua betul, boleh berikan tepukan? okey, nanti saya cuba berikan tepukan. Boleh lah cikgu, boleh lah. Dengan suara Okey. gagak. Okey, sekejap kita cuba. Dengan suara gagak. Okey. Sekarang nampak Okey. Saya akan bagikan kod. Okey. Continue. Saya akan bagi link dia dekat sini. Dekat dalam awak punya ruangan komen. Kamu klik. Lepas tu terus je masuk dalam kamu punya quiz. Okey. Tengok dekat ruangan chat kamu tu.
Okey, ada lagi beberapa orang belum masuk. Baru 13. Dekat dalam ni ada 17 orang. Lagi 2 orang. Dah tak ada dah. Saya check dulu. Jadrina ada, Queen Jun ada, Kasih ada, Caranya ada Lily, Iza. Okey, jom kita teruskan. Mungkin dia ada masalah dengan handphone dia tak boleh nak join. Apakah maksud idea utama? Ada jawapan dekat sini, pilih satu sahaja. Masa menjawab dah nak tamat. Okey. Tengok dekat sini. Semua salah ke? Okey. Idea utama, perkara penting dalam setiap perenggan. Dan juga dilihat ataupun dibaca pada perenggan pertama dan juga ayat pertama pada setiap perenggan. Okey, tengok soalan seterusnya. Apa maksud idea sampingan? Ada satu je jawapan. Pilih dua jawapan yang betul, sorry. Tapi cikgu saya pilih satu je. Dia dah tulis ni, pilih dua jawapan yang betul. Iza, Abilashini, Queen Jun dengan Jadrina. Oh, bagus. Okey. Okey. Idea sampingan adalah idea yang menyokong idea utama dan juga dia merupakan contoh untuk menyokong idea utama. Okey, soalan seterusnya. Apakah ciri-ciri ayat ini? Idea utama, idea sampingan ataupun idea keseluruhan? Okey. Apa jawapan dia? Ialah idea utama. Kan kita dah baru je kejap buat tadi, betul tak? Okey. Cuma 2 orang je yang jawab sebagai idea keseluruhan. Okey, soalan seterusnya. Macam ulang je. Dia suruh kamu cari idea sampingan. Cikgu susah lah. Baru kejap buat tadi. Kita baru kejap bincang tadi.
Okey, kita tengok. Oh, Queen Jun bagus. Maksudnya Queen Jun fokus. 8 orang menjawab dengan betul. Dia suruh kamu cari idea sampingan. Nampak? Berdasarkan perenggan di atas, yang mana satukah idea sampingan? Yang digariskan ni idea utama. Okey. Sambung lagi. Soalan yang kelima. Dia suruh cari apakah ayat yang digariskan ni? Lagi 2 orang. Okey. Oh, bagus Queen Jun. Okey. Kita lihat lagi. 13 orang menjawab dengan betul. Yang dia gariskan itu adalah idea utama. Kan saya dah cakap banyak kali, idea utama adalah idea ataupun ayat yang pertama pada setiap perenggan. Okey. Soalan seterusnya. Cari ayat yang menunjukkan idea sampingan. Okey. 10 orang menjawab dengan betul. Okey. Soalan seterusnya. Dia suruh kamu cari idea sampingan. Oh, Queen Jun masih lagi nombor 1. Okey, 12 orang menjawab soalan dengan betul. Okey, sebab yang ini tak ada kaitan pun dengan teks yang merah ni. Okey, seterusnya. Apa idea keseluruhan? Cikgu kena pilih 2 ke? Tak tahu? Cuba kamu cuba. Oh, tak berubah. Okey, ketiga-tiga dia adalah jawapan yang betul sebenarnya.
Okey, soalan Cikgu balik seterusnya. tepukan. Apa dia? Baru tepukan. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Cari idea keseluruhan yang sesuai. Kita baru je bincang tadi. Kita tengok siapa yang betul. Oh, masih lagi Queen Jun. Oh, Sofia melompat ke atas. Okey, 10 orang menjawab dengan betul. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 10. Cari idea sampingan. Okey, kita lihat semula. Masih lagi Queen Jun. Cuba meru dari ke tempat yang kedua. 8 orang menjawab dengan betul. Okey, soalan seterusnya. Rasa yang berwarna merah apa dia? Idea utama, sampingan ataupun idea keseluruhan? Kita dah bagi tahu dah tips dia tadi, mula-mula apa dia tadi? Okey. Masih lagi Queen Jun di tempat yang pertama. 12 orang menjawab jawapan yang betul. Kan saya dah cakap tadi, yang pertama sekali, ayat pertama sekali mestilah idea utama. Okey, soalan seterusnya, soalan 12. Okey, kita lihat. 12 orang menjawab jawapan yang betul. Okey, soalan yang terakhir sekali. Pilih idea sampingan. Mana satu idea sampingan?
Okey, kita lihat. Oh, Meru. Oh, Jadrina. Melompat naik nombor 1. Okey, ada 2 idea sampingan sebenarnya. Kalau kamu lihat, okey, idea sampingan ada di sini dan juga di sini. Okey. Seterusnya. Okey. Kita dah habis quizzes. Okey, sebelum tu kita ada satu lagi kerja. Ini semua orang kena buat. Buka buku aktiviti. Okay, sekejap. Buka surat. Muka surat 62. Buku aktiviti muka surat 62. Okey, tajuk dia ialah mudah dan selamat. Okey, dah sedia? Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu? Untuk petikan teks ini, saya perlukan murid untuk membaca. Saya nak minta Kasih bacakan saya untuk perenggan ini. Silakan Kasih. Imran ke rumah Iskandar. Iskandar mengajak Imran ke dapur untuk menikmati kuih-muih yang disediakan oleh ibunya. Iskandar membancung minuman untuk Imran. Okey, terima kasih Kasih. Seterusnya, saya nak minta Saranya bacakan saya perenggan yang kedua. Mana Saranya? Silakan Saranya bacakan saya perenggan yang kedua. Tak ada Saranya. Okey, Nur Elina Damia, silakan. Wah, cepatnya kamu membantu minuman. Mudahnya kamu menyediakan minuman panas. Kata Imran sambil mengucapkan terima kasih kepada Iskandar. Okey, terima kasih Nur Elina Damia. Seterusnya, okey, Syarvani bacakan saya yang ini. Silakan Syarvani. Ada tak Syarvani? Mana cikgu? Yang ini, yang saya kuningkan ni. Baca habis. Iskandar hanya tersenyum, kemudian lagi habiskan. Kemudian dia menceritakan bahwa dia menggunakan alat penapis air. Okey, lagi Iskandar Iskandar juga memberitahu
Memberitahu bahawa selain Menapis air, menapis air, mesin itu mesin itu juga berfungsi berfungsi untuk mem- membekalkan air panas dan sejuk. okey. Sambung lagi minuman. Minuman itu juga Minuman ini minuman ini juga bebas bebas daripada bakteria. bakteria. Okey, terima kasih Syarbani. Seterusnya. Ina nak baca. Okey. Silakan Aimi. Adakah berbahaya sekiranya kita tertekan Swiss tekan air panas? Tanya Imran kepada Iskandar. Okey. Siapa lagi nak cuba baca? Ya. Okey, silakan Sofia. Saya. Yang mana juga? Yang last kali ni. Tidak berbahaya, Imran. Penapis air ini mempunyai butang keselamatan pada bahagian separuh air panas. Untuk mengambil air panas, kita perlu menolak Swiss tekan sambil menekan butang keselamatan. Jika ingin mengambil air sejuk, kita hanya menolak Swiss tekannya. Setiap salur air telah dilabelkan dengan jelasnya mengikut jenis air. Fungsi ini adalah untuk memastikan keselamatan semasa mengambil air. Jelas Iskandar kepada Imran. Okey, terima kasih. Semua orang dah cuba baca. Okey. Dalam petikan teks ni tadi, dia sama je macam dalam buku teks tu. Dia ada idea utama, idea sampingan dan juga idea keseluruhan. Nampak tak? Dia dah bagi. Ini perenggan pertama, ni idea perenggan pertama. Ni idea perenggan kedua. Sekarang ni, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Cuba carikan idea utama untuk perenggan ketiga dahulu. Okey. Ni satu, dua, tiga. Okey, carikan saya idea perenggan yang ketiga ni. Idea utama untuk perenggan ketiga. Siapa tahu? Apa idea utama dia ni? Siapa nak jawab tadi tu? Okey, silakan Aliza. Kemudian dia menceritakan bahawa dia menggunakan alat penapis air. Okey. Siapa lagi nak cuba jawab? Ada sesiapa lagi nak cuba jawab? Iskandar juga memberitahu bahawa selain penapis air, mesin itu juga berfungsi untuk membekalkan air panas dan sejuk. Okey. Ada lagi sesiapa nak cuba? Idea utama? Ada lagi? Iza nak cuba Iza? Tak nak? Dia? Tak nak juga? Dania? Nak cuba? Tak mau? Akila? Senyap je Akila? Nak cuba idea utama? Cikgu cakap je lah. Okey, idea utama dia ada dekat sini. Okey. Menceritakan bahawa dia menggunakan alat penapis air. Cuma dekat depan ni tambahkan Iskandar. Iskandar menceritakan bahawa dia menggunakan alat penapis air. Tulis kat bawah ni. Sekarang ambil pensil terus tulis. Iskandar menceritakan kenapa tadi? Bahawa dia menggunakan alat penapis
air, nokta. Pastikan I ni huruf besar. Semalam ramai yang tergambar. Salah. Huruf kecil dekat depan sekali. Nampak tak? Dah habis salin? Cikgu nak pergi tandas? Belum. Okay, silakan Aliza. Dah siap. Dah. Dah. Cikgu dah siap. Cikgu, yang nombor 2 tu apa? Saya tadi ajar adik saya macam mana nak buat Google tu ni. Okay, kita sambung. Okay, kita dah jumpa idea utama untuk perenggan yang ketiga. Sekarang ni jom kita cari idea sampingan untuk perenggan yang ketiga. Okay, kita cuba baca balik. Perenggan yang ketiga. Okay, cuba kita cari mana satu idea sampingan. Siapa tahu mana satu idea sampingan dia? Iskandar juga memberitahu bahawa selain penapis air, mesin itu juga berfungsi untuk membekalkan air panas dan air sejuk. Okey. Ada tak lagi cadangan jawapan yang lain selain daripada Sofia punya? Aimi, ada? Tak ada? Sofia? Nur Farah Sofia? Tak ada? Kasih ada jawab cadangan Kasih? Iza? Tak ada? Queen Jun ada? Tak ada. Jadrina ada cadangan jawapan yang lain Jadrina? Tak ada. Tak ada juga? Okey.
Okay, kasih apa tahu Sofia punya tadi tu dah betul dah. Okay, cuma kena ni tadi. Sofia jawab ni Iskandar sampailah dekat sini. Okay. Ini ada idea sampingan yang pertama. Sebenarnya dia ada dua idea sampingan, tapi pilih satu je. Okay. Kalau kita cuba ringkaskan, Iskandar memberitahu bahawa selain menapis air, mesin ini juga berfungsi untuk membekalkan air panas dan air sejuk. Jadi tulis dekat bawah ni. Salin yang highlightkan ni, yang saya highlightkan ni kan, yang warna kuning ni. Sekejap. Ini idea sampingan dia. Yang saya highlightkan ni. Sampai air sejuk ni. Cikgu boleh guna yang minuman ini juga bebas dari bakteria juga. Kurang sesuai. Okey. Cikgu juga tu pun kena ke? Yang mana? Yang ini? Bukannya Iskandar juga. Tak. Iskandar memberitahu. Okey, saya tuliskan. Iskandar memberitahu bahawa selain menapis air, mesin itu juga mesin ini. Mana saya punya dah tak ada dah. Selain menapis air, mesin ini juga berfungsi untuk hilang dah saya punya ni. Okey. Terus salin. Dah. Okey, sabar. Kesian yang tengah penulis ni. Cikgu boleh cakap dengan suara yang kecil? Macam Nanti macam dulu. tu. Kita Boleh? belajar dulu. Dah cikgu. Okey. Sabar. Dah, Saya nampak ada yang tengah menulis lagi. Saya tunggu kejap. Okay, 1 minit lagi.
Dah cikgu, semua orang dah habis. Okey, kita lihat kepada yang ini. Idea utama bagi perenggan yang keempat. Okey, idea utama bagi perenggan yang keempat. Yang mana satu perenggan keempat? Siapa tahu? Adakah yang ini ataupun yang ini? Yang bawah. Yang bawah ni adalah perenggan yang keempat. Okey. Apa idea utama dia? Siapa tahu? Tidak berbahaya, Imran. Penapis air ini mempunyai butang keselamatan pada bahagian salur air panas. Okey, terima kasih Sofia. Nak cuba Aliza? Untuk mengambil air panas, kita perlu menolak suis tekan sambil menekan butang keselamatan. Okey, saya nak cari idea utama. Siapa boleh bagi saya idea utama? Saya. Okey, silakan. Penapis air ini mempunyai butang keselamatan pada bahagian salur air panas. Okey, terima kasih. Akilah, ada jawapan? Tak ada. Jadrina, ada nak tambah? Tak ada. Okey, jadi jawapan Sofia tadi tu betul. Ini adalah idea utama. Okey, tulis. Penapis air ini mempunyai butang keselamatan pada bahagian salur air panas. Okey. Dah cikgu. Okey. Sekarang ini tugasan kamu untuk hari ini. Senang je. Cari satu lagi idea sampingan untuk perenggan yang keempat dan cari idea keseluruhan. Okey. Senang ke susah? Senang sebab dah belajar. Saya dah bagi 3 jawapan, kamu cari lagi 2 je. Boleh tak? Okey. Jadi ini adalah tugasan kamu untuk hari ini pada muka surat 63. Okey, cari satu lagi idea sampingan untuk perenggan yang keempat dan cari idea keseluruhan berdasarkan idea utama dekat sebelah sini. Okey, idea keseluruhan ada dekat idea utama. Kena cari, kamu kena buat rumusan, kamu kena buat conclusion. Dalam bahasa Inggeris orang panggil conclusion. Berdasarkan idea utama, buat satu rumusan untuk dapatkan satu idea keseluruhan. Dan idea sampingan ini kamu cari dekat dalam ni. Cari satu pun cukup. Okey. Boleh faham? Cukup tak? Boleh. Cikgu cakap dengan suara kecil. Cakap dengan suara kecil. Cukup tak? Nak. Okey. Kita sambung kelas kita hari Khamis. Pukul berapa?
Hari Khamis pukul berapa kelas? 7:30. Tak nak. Hari Khamis pukul 8 pagi. Cakap Boleh? dah. 8 Okey. jam. Pukul 8 Pukul pagi 9 boleh. Pukul 9. kita sambung kelas kita. Dan Boleh. kamu siapkan yang ini. Lepas tu hantar dalam Google Form. Tahu Okey. tak cara nak hantar dia? Tahu Okey. kan cara nak hantar dia kan? Ni Tahu. ada satu muka surat je. Jadi sekeping Cikgu gambar je cakap lah kena dengan hantar. cakap Ah. dengan suara besar. Okey, tu dah habis dah. Okey. Jadi, apa dia? Cikgu. Start pukul 9 boleh. Tak boleh pukul 8. Sepatutnya kena start pukul 7.40. Kamu nak 7.40 ke pukul 8? Pukul 8. 8 lah. Pukul 8 lah sebab yang ada. Sebab pagi tadi pukul 8.10 pun ramai yang baru bangun tidur saya tengok. Rambut kusut-kusut lagi. Dia masuk je kelas ni ha. Cikgu Okey. bangun kecil lah. Suara besar lah. Suara gagak lah. Suara apa? Saya bangun pukul 7.40 sampai 7 o'clock. 8 Okey, dah. Cukup. Esok pukul 8, ingat siapkan kerja muka surat 63, cari idea keseluruhan dan juga idea sampingan, ambil gambar, hantar dalam Google Form yang saya bagi dalam grup tu. Okey, senang je. Kalau tak cukup saya tambah lagi satu. Jangan Okey. cikgu dah cukup. Okey. Dah cukup. Cikgu, kami yang bagi kerja sekolah Dah cikgu. cukup. Okey, jadi kita habiskan kelas kita untuk hari ini pukul 9.33. Sejam lebih kelas kita ini. Okey, kita jumpa pada hari Khamis pukul 8 pagi. Okey? Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Bye. Bye.